وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. أما بعد. Pertama sekali kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat berkumpul lagi pada malam ini untuk kita sama-sama lah. Macam biasa kita meneruskan lagi majlis ilmu bacaan kitab Safinatul Lajak. Okay, jadi seperti biasa, kalau sepanjang sesi ni ada suara tak jelas atau tersekat-sekat, terus bagi tahu lah, akan ulang. Dan kalau ada soalan boleh terus tanyakan di ruangan chat, dan pada akhir sesi insya-Allah kita akan cuba jawab lah. Okay, baik. Jadi pada sesi yang sebelum ni kita dah habis menceritakan tentang solat jamak dan qasar. Dia punya syarat-syarat dia semua kita dah habis cerita dah. So, sekarang ni kita masuk pula. Sekarang ni kita masuk pula ceritakan perbahasan solat Jumaat. Ataupun perbahasan tentang solat Jumaat lah. Solat Jumaat dan khutbahnya. Solat Jumaat dan khutbahnya. Jadi untuk Jumaat ni, ataupun untuk fasal pada Jumaat ni, kita akan nanti akan ada beberapa syarat yang kita akan jumpa. Yang lepas ni kita akan belajar ni, kita akan jumpa syarat sah Jumaat. Nanti akan ada syarat wajib Jumaat. Dan nanti akan ada juga syarat i'tidal. Kita panggil dia syarat i'tidal. Kalau syarat sah Jumaat ni, syarat Jumaat kita itu dikira sah lah. Maksudnya kalau nak sah, perlu ada syarat-syarat ini barulah sah Jumaat tu. Kemudian kalau syarat wajib ini ada syarat-syarat ni, barulah seseorang tu dikira wajib melakukan solat Jumaat. Okay, jadi ada orang dia tak wajib solat Jumaat, tapi kalau dia buat, dia sah. Ada orang dia wajib, dia cukup syarat wajib Jumaat, tapi sebab dia buat tak ikut syarat, dia tak cukup syarat sah, maka solat Jumaat dia tak sah. Dia macam tu. Syarat itidal pula apa? Syarat itidal ni syarat orang yang dikira Jumaat dia. Nanti kita akan jumpa kat tengah-tengah nanti ketika kita cerita tentang apa syarat sah Jumaat ni, nanti kita akan jumpa. Okay, baik. Kita mula baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini wa ja'alana minal mukhlisina biqira'atihi amin. Faslun fi syurutil jumu'ati. Bermula ini ialah satu fasal pada menerangkan syarat-syarat Jumaat. Syurutul Jumu'ati sitatul. Syarat-syarat Jumaat itu ada 6. Yang kita cerita sekarang ni ialah syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat ada 6. Bermula syarat-syarat sah Jumaat itu ada 6. Yang pertama, al takuna kulluha fi waqti zuhri. Yang pertama, al takuna kulluha fi waqti zuhri. Hendaklah kesemua Jumaat itu dilakukan pada waktu zuhur. Kulluha tu maksudnya apa? Kulluha tu maksudnya semuanya. Maksudnya apa? Maksudnya iqa'uha ma'a khutbatiha. Kita buat Jumaat tu, apa yang berangkumi Jumaat tu? Dia kata Jumaat tu perlu dilakukan semuanya pada waktu zuhur. Apa yang Jumaat tu? Jumaat itu termasuklah khutbah itu dan solat Jumaat itu. Khutbah dan solat Jumaat hendaklah dilakukan pada waktu zuhur. Dah masuk waktu zuhur. Dah masuk waktu zuhur barulah kita buat khutbah, dan kemudian barulah kita buat solat Jumaat itu. Okay, jadi katakan kalau seorang tu dia
bukan seseorang, maksudnya khutbah Jumaat belum masuk waktu Zuhur lagi, dia dah mula khutbah. Dia dah mula masuk rukun pertama khutbah Jumaat dah. Belum azan lagi. Contohnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kan Alhamdulillah kan antara rukun khutbah kan. Baru nak mula dia akan, biasa akan dimulakan dengan Alhamdulillah. So, bila dia baru sebut Alhamdulillah, lepas tu barulah azan. Barulah kita kata masuk waktu Zuhur. Maka boleh ke? Maka tak boleh lah. Maka perlulah ditunggu masuk waktu Zuhur, barulah boleh mula khutbah itu. Kemudian barulah solat Jumaat. Azan pertama atau azan kedua? Kita tak dikira azan pertama atau kedua. Yang penting dah masuk waktu Zuhur tu, barulah kita boleh mula khutbah tu. Okay, itu untuk syarat yang pertama. At-takula kulluha fi waqti zuhri. Hendaklah kesemua Jumaat itu, yakni solat dan khutbahnya, solat Jumaat dan khutbahnya itu pada waktu Zuhur. Kemudian syarat yang kedua, wa al tuqama fi khittatil baladi. Wa al tuqama fi khittatil baladi. Dan hendaklah Jumaat itu, bila anda sebut Jumaat ni, sekarang ni bila anda sebut Jumaat, itu bermaksud, anda maksudkan ialah khutbah Jumaat dan solat Jumaat itu. Bila anda sebut Jumaat, itu maksudnya khutbah, khutbah dan solat Jumaat itu. Okay, jadi hendaklah Jumaat itu didirikan di wilayah pelepatan. Hendaklah Jumaat itu didirikan di wilayah pelepatan. Maksudnya apa? Maksud wilayah pelepatan ni maksudnya tempat yang orang tinggal kat situ. Tempat yang orang kat kawasan situ, orang tinggal kat kawasan tu. Betul. Jadi katakan, ah, di padang pasir, orang nak buat solat Jumaat kat situ. Sah ke? Maka tidak sah lah. Kerana kalau dekat padang pasir itu, ah, kat padang pasir itu, mana ada wilayah pendapatan kat situ. Orang nak buat solat Jumaat kat situ. Maka tidak sah lah. Melainkanlah kalau katakan kat tengah padang pasir itu ada kawasan. Biasanya kat kawasan pasir apa kita panggil macam kawasan oasis. Ada tengah-tengah padang pasir tu ada kawasan yang hijau, orang duduk kat situ. Itu lainlah cerita je. Sebab kat situ ada wilayah pendapatan, ada orang tinggal. Tapi kalau dilakukan solat Jumaat tu di padang pasir memang tak ada siapa duduk, maka tidak boleh lah. Tidak sah lah kerana padang pasir tu tak ada orang, di bukan satu wilayah pendapatan. Dan sekadar tambahan, mengikut mazhab Syafi'i, jadi kan tadi kita dah cerita pasal wilayah pendapatan kan. Maka nak buat Jumaat tu kat mana? Nak buat solat Jumaat tu kat mana? Kalau mengikut mazhab Syafi'i, tidak harus ataupun tidak wajib lah kita lakukan solat Jumaat itu di dalam masjid. Dia mengikut mazhab Syafi'i. Maksudnya tak semestinya perlu dilakukan solat Jumaat itu di dalam masjid. Tapi mesti di lingkungan wilayah itu. Mestilah di lingkungan wilayah tempat, di wilayah pelepatan tu lah. Kiranya kalau nak buat solat Jumaat tu kat padang dataran ke ataupun mana-mana lah kan, maka boleh. Kalau ikut mazhab Syafi'i, tak semestinya berada di masjid selagi mana tempat itu di dalam wilayah tempat orang tinggal tu. Kalau katakan dia tak buat kat masjid tapi dia buat kat suatu kawasan lapang. Kawasan lapang yang dia buat tu di luar wilayah tempat tinggal tu. Di luar wilayah penempatan manusia tu. Itu pun tak boleh jugalah. Okay, jadi itu untuk syarat yang kedua. Itu untuk syarat yang kedua, al-tuqama fi khitatil baladi. Bermaksud didirikan Jumaat itu di wilayah pelepatan. Jadi tempat orang tinggal. Kemudian syarat yang seterusnya, wa al tusalla jama'atal wa al tusalla jama'atal, dan hendaklah dilakukan solat Jumaat itu secara berjemaah. Dan hendaklah solat Jumaat itu dilakukan secara berjemaah.
Kemudian kita boleh tambah catatan, dapat satu jemaah cukup. Dapat satu jemaah, maaf. Dapat satu rakaat je dah cukup. Dapat berjemaah tu secara apa, kalau dapat satu rakaat je pun dah cukup dah. Dapat berjemaah secara satu rakaat, maaf. Maka katakan solat Jumaat, rakaat pertama selesai, dah berdiri untuk rakaat yang kedua. Kemudian imamnya batal. Imamnya batal. Lepas tu tak ada siapa yang tak ada istikhlaf. Tak ada siapa yang nak ke hadapan ganti imam. Mungkin makmum kat semua kat situ, apa, makmum semua kat situ dia orang tak tahu tentang istikhlaf nak ganti imam. Jadi semua habiskan Jumaat tu sendiri. Maka semua habiskan secara bersorangan Jumaat tu. Boleh ke? Maka hukum Jumaat mereka sah. Kerana apa? Kerana mereka sempat berjemaah satu rakaat dengan imam. Kerana mereka sempat berjemaah satu rakaat dengan imam. Maka wa antu solat jama'atan, hendaklah Jumaat itu didirikan secara satu jemaah. Secara satu jemaah lagi, maaf. Hendak hendaklah apa, Jumaat itu didirikan secara berjemaah. Maka bila dapat berjemaah itu satu rakaat, itu dah cukup. Kemudian untuk syarat waktu solat jama'atan, kita masuk syarat seterusnya. Wa ayyakulu arba'ina ahraran. Wa ayyakulu arba'ina ahraran. Dhukuran balighina mustawtinina. Dan hendaklah di kalangan ahli Jumaat itu, apa, bukan di kalangan ahli Jumaat, di kalangan orang, hendaklah terdapat 40 orang yang merdeka, yang bukanlah hamba maksudnya. Dhukuran lelaki, balighina yang baligh, mustawtinina yang bermustautin. Ke-40 orang ni mereka baligh dan lelaki dan merdeka dan orang yang mustautil. Maka perlu ada 40 orang pilih. 40 orang yang maka 40 orang apa? 40 orang ni kan ada 4 syarat ni kan. Ahraran, Dhukuran, Balighilah, Mustautililah. Empat-empat ni kita panggil dia syarat i'tidad. Syarat i'tidad. Syarat i'tidad ni syarat mereka yang Jumaat mereka ini kita kira. Maksudnya nak kira 40 ni, nak kira 40 ni, nak kira 40 orang tu, ini syarat dia 4 ni. Pertama ahrar, yakni merdeka. Kedua zukur, lelaki. Ketiga baligh. Keempat mustautil. Keempat mustautil. Itu yang kalau yang tadi apa tadi ada sebut syarat i'tidad kan. Syarat nak dikira orang yang apa? Syarat nak dikira 40 orang tu. Ini syarat dia 4 ni. Kita namakan dia syarat i'tidad. Okey, kemudian mustautil. Mustautil ni apa? Kalau ahrar maksudnya bukan hamba lah. Bukan hamba, orang yang merdeka lah. Lepas tu balik semua orang tahu. InsyaAllah zukur lelaki bukan perempuan. Mustautil lah. Mustautil ni apa? Kalau ingat semalam kot. Sebelum ni kita ada bagi tahu dah. Mustautil ni apa? Tapi ada bagi tahu ringkas je. Asal faham. Maksudnya mustautil ni orang yang menetap di satu tempat. Dan dia rasa yang memang dia akan sampai bila dia pun akan duduk situ kan. Itu maksud mudah faham untuk mustautil. Tapi ini definisi yang panjang dia. Maksud dia lebih kurang sama je. Tapi ala-ala dah bagi je lah definisi panjang untuk mustautil ni. Maka mustautil tu apa? Mustautil itu orang yang tinggal di suatu tempat dan dia tak akan pergi ke mana pun. Tak kira musim.
Orang yang tinggal di satu tempat dan dia tak akan pergi ke mana pun, tak kira musim. Musim panas ke, musim sejuk ke, musim apa-apa pun yang berlaku kat tempat dia tinggal tu, dia tak akan pindah ke mana pun. Dan kalau dia pergi ke mana-mana pun, dia akan kembali balik ke tempat dia tu. Dia akan kembali balik ke tempat dia tu. Itu maksud mustautil. Orang yang tinggal di suatu tempat, orang yang tinggal di suatu tempat, dia tak akan pergi ke mana pun, tak kira apa pun musim dia. Dan kalau dia pergi pun, kalau dia pergi ke mana, kalau dia pergi ke mana-mana pun kan, dia pergi pun, dia keluar pun daripada tempat tu, dia akan kembali balik ke tempat tu. Itu erti mustautil. Maka terkeluarlah daripada mustautil ni orang yang bermukim dan orang yang musafir. Orang yang bermukim ini, orang yang menetap di suatu tempat itu lebih 4 hari. Tak kisahlah setahun ke 2 tahun ke. Tapi beza je mukim dengan mustautil ni. Mukim ni ah, mu- dia mukim ni dia menetap di situ tapi dia akan pergi ke tempat lain. Boleh jadi dia akan pergi ke tempat lain. Dan kalau dia dah pergi daripada tempat tinggal tu, ada kemungkinan dia dah tak akan kembali dah ke tempat tu. Itu mukim. Kalau musafir, orang dalam perjalanan. Ataupun orang yang meletak di satu tempat kurang 4 hari. Itu kita dah cerita sebelum ni. Kemudian kita bergerak kepada syarat seterusnya. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal baladi. Dan hendaklah tidak tasbiqaha melepasi dia ataupun mendahului dia. Dan hendaklah tidak mendahului dia. Wala tuqarinaha dan tidak bersama-sama dengan dia. Jumaat ataupun jemaah-jemaah yang lain pada negeri itu. Pada negeri itu. Jadi senang cerita apa maksud dia ialah uh, pada satu negeri itu, di sesuatu tempat tu ataupun kita kata perkampungan ataupun daerah itu, tiada jemaah-jemaah yang lain. Tiada jemaah-jemaah yang lain yang mendahului jemaah-jemaah tempat tu ataupun dia sama-sama buat jemaah-jemaah di dalam satu kawasan tu. Di dalam suatu wilayah ataupun kita kata perkampungan tu. Senang ceritanya tiada jemaah-jemaah lain lah di dalam satu perkampungan tu. Senang cerita kalau dah ada perkampungan tu, dah ada satu tempat jemaat tu, jadi dia dah tak boleh ada tempat lain yang dibuat jemaah-jemaat juga dalam satu perkampungan tu. Okey, untuk masalah ini, ni dia ada, dia kata apa? Ada dia punya dobek-dobek dia. Ada kes-kes yang boleh buat dua jemaah ataupun kita kata kalau macam zaman sekarang ni, uh, dua masjid lah. Dalam satu kawasan tu, dalam satu perkampungan tu, ada dua masjid yang kita buat jemaah. Asalnya tak boleh. Asalnya kalau dalam satu perkampungan tu ataupun dalam satu daerah tu, satu masjid je. Satu masjid je yang boleh dilakukan Jumaat. Semua orang perlu datang ke satu masjid tu untuk lakukan Jumaat. Tapi boleh uh, tapi boleh buat masjid lain, buat tempat lain yang ada Jumaat jika yang pertama, kawasan perkampungan tu dia terlalu luas. Kawasan perkampungan tu dia terlalu luas dan orang bila nak pergi ke Jumaat tu, nak pergi ke masjid ataupun tempat dibuat solat Jumaat tu terlalu jauh. Terlalu jauh. Orang susah nak pergi lah. Terlalu jauh sangat. Perkampungan dia terlalu luas. Dia punya kawasan dikira perkampungan tu terlalu luas. Sehingga kan orang-orang yang hujung-hujung kampung ni, orang-orang yang ni payah. Susah nak pergi sebab jauh.
Maka bolehlah. Maka boleh dibuat dua masjid ataupun dua tempat dilakukan Jumaat. Itu yang pertama, kalau kampung tu dia terlalu luas. Kemudian yang kedua, jemaah terlalu ramai. Jemaah terlalu ramai. Jemaah terlalu ramai sehingga tempat nak buat solat Jumaat tu ataupun masjid tu tak mampu nak tampung. Tempat jemaah tu, tempat nak buat Jumaat tu dia tak boleh nak tampung sebab orang terlalu ramai. Maka bila dah terlalu ramai tak boleh nak tampung, maka bolehlah buat buat jemaah-jemaah lain di dalam satu balad itu ataupun di satu perkampungan itu. Sebab dah tak cukup, dah tak boleh nak tampung jemaah kan. Jadi buatlah satu masjid lain, buat Jumaat kat situ, tak ada masalah. Tapi tapi nak dikira siapa, macam mana, siapa, apa, dia ada catatan dia. Dia ada catatan dia untuk uh, nak berlampung siapa. Tak boleh nak berlampung siapa. Ah, dia ada empat je, dia ada empat. Dia ada empat. Dia ada empat apa kita kata? Empat kaulah. Ataupun ada empat pendapat. Yang pertama, masjid tu dia tak cukup melampung orang yang wajib. Orang yang bukan orang yang wajib. Orang yang dihitung dalam Jumaat. Jadi untuk yang pertama ni, kalaulah masjid tu tak dapat melampung orang yang dihitung di dalam Jumaat. Siapa orang yang dihitung dalam Jumaat ni? Yang tadi yang kita bincang tadi tu. Orang yang ahrar, orang yang apa, berdeheka, lelaki, baligh dan mustautil. Tu. Kalaulah masjid tak cukup nak melampung orang yang itu, orang-orang yang ada cukup 4 syarat tu, barulah barulah boleh dilakukan di masjid lain dalam satu perkampungan itu. Kalau tak cukup nak tampung tu. Tapi kalau katakan masjid tu penuh, tak cukup nak tampung orang dah. Tapi penuh tu bukan penuh. Tapi penuh tu, dia bukannya penuh orang yang cukup 4 syarat. Maksudnya dalam kalangan penuh tu, ada yang bukan mustautil, ada yang tak baligh, ada yang bukan berdeheka, ada yang bukan lelaki kan. Katakan. Maka tak dikira penuh walaupun maksudnya tak maksudnya tak boleh lagi. Tak boleh lagi tak boleh lagi nak buat jemaah di masjid lain. Sebab apa? Sebab yang penuh tu dia penuh tapi penuh yang tidak dikira. Penuh tu bukan penuh orang yang dikira. Itu pendapat yang pertama. Maka pendapat yang pertama ni ketat lah. Sebab tak ramai. Sebab apa? Bukan tak ramai. Maksudnya syarat dia ketat. Kemudian pendapat yang kedua, tidak cukup nak tampung orang yang wajib melakukan Jumaat. Tidak cukup untuk melampung orang yang wajib melakukan solat Jumaat. Okey, jadi apa syarat wajib orang yang melakukan Jumaat ni? Tadi kita baru bincang syarat sah Jumaat. Syarat wajib orang yang melakukan Jumaat ni ada apa? Pertama, Muslim balik akil lah. Itu 3. Muslim balik akil. Pendeknya bukan laf. Muslim balik akil. Kemudian, zukurah ataupun lelaki. Kemudian, yang kelima, mukim atau mustautil. Orang yang mukim ataupun dia mustautil. Dalam arti kata lain, bukan musafir. Dan yang keenam, al-hur. Berdeheka. Dan yang ketujuh, sihat. Yang ketujuh, sihat. Syarat pertama, Muslim. Kedua, balik. Ketiga, akil. Keempat, lelaki. Kelima, mukim ataupun mustautil. Keenam, berdeheka. Ketujuh, sihat. Sihat ni dalam arti kata lain, mampu untuk pergi ke boleh pergi ke, mampulah dalam keadaan kesihatan dia, mampu untuk dia pergi solat Jumaat tu. Maka tujuh-tujuh ni, siapa yang cukup 7 syarat ni, dia wajib melakukan solat Jumaat.
Maka pendapat yang kedua kata, masjid tu kalau dia tak cukup untuk berlampung, dia tak cukup untuk berlampung orang yang cukup 7 syarat tadi tu, orang yang wajib Jumaat ini, barulah boleh dilakukan, boleh diadakan jemaah-jemaah lain di dalam satu perkampungan itu. Kalau pertama tadi tak cukup boleh. Kalau yang pertama tadi tak cukup untuk berlampung orang yang 4 syarat tadi tu, orang yang cukup syarat tidak tadi, ahrar, zukur, baligh, mustautil. Kalau yang kedua ni, pendapat kedua, masjid tu tak cukup untuk berlampung orang yang wajib Jumaat, yakni orang yang cukup 7 syarat tadi. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, masjid tu tidak cukup untuk berlampung orang yang sah Jumaat je. Orang yang kalau dia buat solat Jumaat tu, maka sah Jumaat dia. Jadi termasuk jugalah kalau dalam orang yang sah ni, orang wanita. Wanita dia tak wajib, tapi kalau cukup syarat sah dia di solat Jumaat, sah tak solat je, sah tak Jumaat je, sah kan? Sama juga seperti kalak-kalak yang tak baligh. Kalak-kalak yang belum baligh lagi, mereka tak wajib lagi. Tapi kalau mereka ikut cukup syarat sah je, maka sahlah solat Jumaat je. Maka termasuk juga kalak-kalak. Kemudian apa lagi? Contoh hamba. Hamba ini mereka tidak wajib melakukan solat Jumaat. Tapi cukup syarat sah je, maka sahlah kan? Maka termasuklah juga hamba. Dan lagi, apa lagi? Orang yang musafir. Orang yang musafir tidak termasuk dalam kalangan orang yang wajib melakukan Jumaat. Tapi kalau dibuat, kalau orang yang musafir tu cukup syarat sah je, dia buat solat Jumaat tu sah ke tidak? Sah. Maka syarat ketiga ni, dia makin longgar. Maka kalaulah masjid itu tak cukup nak berlampung orang yang kalau buat Jumaat, sah Jumaat je, maka mengikut pendapat ini bolehlah dibuat Jumaat baru di dalam suatu perkampungan itu. Itu syarat yang ketiga. Syarat ketiga ni makin longgar. Kalau syarat keempat, lagi-lagi longgar. Kalau syarat yang keempat, lagi-lagi longgar. Orang yang boleh solat, yakni Islam. Kalau masjid itu, kalau masjid tu tidak boleh melampau orang Islam lah. Sudah cerita orang Islam, orang yang boleh solat Islam lah. Maka boleh dilakukan di tempat lain. Maka bolehlah buat jemaah baru di satu perkampungan. Itu syarat yang keempat. Syarat keempat ni yang paling longgar lah. Dan rasanya dah tak boleh lagi longgar lah kot. Itu yang paling longgar tu. Itu syarat, itu pendapat yang keempat. Maka itulah tadi 4 syarat. Bukan 4 syarat, maaf. 4 pendapat mengikut, bukan mengikut. 4 pendapat pada meletukan tak boleh nak tampung siapa untuk jemaat tu. Kalau yang pertama tadi, orang yang cukup syarat itidat tadi. Yang kedua, orang yang cukup syarat wajib. Yang ketiga, orang yang cukup syarat sah. Orang yang tak kisah dia tak wajib pun tak apa, tapi cukup syarat sah je. Dan yang keempat ni, asalkan dia Islam. Tapi walaupun ada 4 ni, nak tak nak, kalau boleh cuba sedaya upaya, diusahakan yang pertama dulu. Diusahakan pendapat yang pertama. Diusahakan untuk cuba penuhkan masjid tu dengan orang yang cukup syarat itidat dulu. Syarat, untuk yang pendapat kedua, ketiga, keempat ni, dia ada pendetilan yang lebih lagi. Dia ada pendetilan yang lebih lagi sebenarnya. Jadi apa-apa pun kita cuba untuk penuhkan syarat yang pertama dulu. Cuba yang tu dulu. Okey, jadi ulang balik lah. Kita simpulkan balik untuk ni. Dia punya syarat dia ialah tidak boleh wa alla tasbiquha wa la tuqarinaha juma'atu fi dalikal balad. Senang cerita, kita pendekkan, dia kata tidak boleh ada jemaah-jemaah lain dibuat dalam suatu perkampungan ataupun balad itu. Maka terkecuali ataupun boleh buat 2 masjid ataupun buat jemaah lain pada satu perkampungan itu dengan 2 sebab. Yang pertama, sebab pertama, kalau perkampungan itu terlalu luas. Kemudian yang kedua, jika jemaah terlalu ramai. Jadi nak kira jemaah yang terlalu ramai itu, siapa yang dikira jemaah tu? Maka adalah 4-4 tadi tu.
Okey, jadi itu untuk syarat wa alla tasbiquha wa la tuqarilaha jumu'atun fi tilkal baladi. Kemudian syarat yang terakhir wa ay yataqaddabaha khutbatani, dan hendaklah didahului solat Jumaat itu dengan dua khutbah. Dan hendaklah didahului solat Jumaat itu dengan dua khutbah. Jadi kalau contoh kalau untuk Jumaat ni orang buat solat dulu baru khutbah, boleh ke tak boleh? Mes- Mesti khutbah dulu baru Jumaat. Berbeza dengan kes hari raya. Kalau raya solat dulu baru khutbah, tapi kalau Jumaat khutbah dulu baru solat. Wallahu a'lamu bissawab. Ala buka ruang Q&A kalau ada yang nak bertanya ataupun tak jelas ke nak minta Allah terangkan mana-mana. Ada soalan. Nak tanya tentang jamak kasar, boleh je kan kita dalam bermusafir tu, kita ada yang solat sempurna dan secara jamak kasar. Boleh, boleh, tak ada masalah. Boleh. Cuma je macam Allah cakap lah. Dari segi hukum je, kalau nak buat jamak tu, hukumnya mubah. Tak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi kalau kasar tu, hukumnya sunat. Eloknya buat lah. Tapi kalau ketika musafir tu, ada kita solat tamam, ada yang kasar, ada yang jamak, ada yang campur dua-dua, tak ada masalah, boleh. Dan soalan kedua, kalau kita boleh jamak kasar itu selagi kita tidak sampai rumah kita atau kawasan tersebut. Means kita tak sampai rumah kita tapi solat kat masjid yang berdekatan dengan rumah kita, adakah boleh? Uh, Masjid tu dah masuk dalam kawasan kita kira balad kita ataupun kawasan apa? Perkampungan kita ke belum? Kira dah masuk dalam kawasan tempat kita ke belum? Selanjutnya dah masuk dalam kita punya kawasan daerah ke belum masjid tu? Kalau belum maka boleh, tapi kalau masjid tu dah masuk dalam kawasan daerah kita, maka tak boleh. Dia untuk kita nak kira suatu tempat tu sebagai daerah, suatu tempat tu sebagai daerah, dia ada perincian dia. Dia ada perincian dia. Contohnya pada suatu tempat tu dia mesti ada pasar dia tersendiri. Lepas tu yang kedua, tempat tu dia punya hakim dia tersendiri. Kemudian yang ketiga, tempat tu ada penjaga keamanan ataupun kalau istilah sekarang ni polis. Kita kata istilah sekarang ni polis ataupun sesiapa lah, apa-apa yang apa-apa pertubuhan yang berjaga keamanan kat kawasan tu. Jadi senang cerita mungkin kita panggil kalau taman perubahan, kalau masjid tu dalam taman perubahan kita, rasanya itu memang dah tak boleh lah tu. Tapi nak kita kira satu tempat tu sebagai balad ataupun sebagai kita punya ni daerah, rasanya kalau kes tadi tu kalau dah masuk dalam kawasan daerah kita tu, tu dah tak boleh dah. Kalau masjid tu dalam kawasan daerah tak boleh, tapi kalau dia boleh. Cuma Allah tak tahulah dia punya borderline dia. Yang Allah tak sure dia punya borderline. Maksudnya nak kira satu tempat tu kawasan perkampungan kita macam mana? Pokoknya kalau tempat tu, kalau masjid tu di luar kawasan perkampungan boleh. Kalau dah masuk masjid tu dalam kawasan perkampungan kita, boleh. Tak boleh. Dah tak boleh kosong dah time tu. Sebab 40 lelaki tu mesti dengar dari awal khutbah sampai selesai solat kan. Wallahu a'lam. Dia dah tak sure. Dia dah tak sure. Kalau ada siapa yang tahu, boleh mention, boleh bagi tahu. Dia dah tak sure. Dan berkenaan empat pendapat tadi, apa beza golongan pertama dengan golongan yang kedua? Sekejap Golongan pertama ialah orang yang cukup 4 syarat tu je kan. Ahrar, zukur, balighin, mustautilin. Golongan pertama ialah golongan yang ada 4 syarat tu. Ahrar, zukur, balighin, mustautilin. Jadi kira je apa yang anda faham, syarat yang beza syarat yang ni ada 4.
Lepas tu yang syarat kedua tu wajib Jumaat. Syarat wajib Jumaat ada apa? Ada lagi tiga syarat yang dia tak ada. Dia sebenarnya ada juga. Tapi yang Alan nampak beza je kat sini ialah sihat. Kiranya, kiranya kalau dalam syarat yang pertama tadi tu ada ahrar zukur balighin mustautidin dan katakan ada dari kalangan yang dia cukup 4 syarat ni. Tapi dia katakan dia tak sihat tapi dia pergi juga. Tapi kiranya dia tetap dikira juga. Ah, tapi kalau dalam syarat yang kedua mesti orang yang wajib. Jadi katakan ada orang tu dia tak sihat dia pergi, maka dia bukan dalam golongan orang yang wajib solat Jumaat sebab dia tak sihat. Tapi kalau dalam yang pertama ni dia terangkum pada 4 syarat ni. Empat syarat tu je. Sihat tu dia tak termasuk dalam syarat. Maka kalau katakan orang yang tak sihat tu dia pergi juga. Dia pergi juga. So dia dikira juga. Kalau ikut pendapat pertama, orang yang tak sihat tu dikira juga. Sebab dia terangkum pada 4 syarat ni je. Tapi kalau syarat yang kedua, sihat tu termasuk dalam syarat wajib. Maka orang yang sihat tu tak dikira dalam pendapat yang kedua. Tu apa yang anda nampak lah kot. Lepas tu beza juga macam yang saudara Alfie cakap pada mustautin dan mukim. Kalau dalam ni, orang yang mustautin sahaja. Kalau dalam syarat yang pertama, dia cerita pasal mustautin sahaja. Kalau orang yang mukim tak dikira. Tapi kalau untuk syarat yang kedua ni, syarat wajib Jumaat, ada mustautin pun dikira, mukim pun dikira. Wallahu a'lam. Bukan ke orang yang wajib solat Jumaat sama dengan orang yang dihitung dalam Jumaat. Maksud orang yang dihitung dalam Jumaat di sini ialah orang yang kita boleh apa, orang yang kita kira untuk jemaah tu. Untuk tentukan 40 orang tu siapa yang kita nak kira, orang macam mana. Orang yang wajib jemaah memang ramai. Tapi dalam kalangan syarat tadi kan ada 40 tu kan. 40 yang dikira 40 tu, yang kita kira 40 tu, siapa yang kita nak. Ada 4 syarat tu. 4 syarat tu yang kita tengok. Tapi kalau wajib memang ramai. Jadi orang yang wajib solat Jumaat dengan orang yang dihitung dia lain. Orang yang dihitung ni ada orang yang wajib banyak tapi orang yang dihitung ataupun faham kan konteks orang yang dihitung ni maksudnya dalam kalangan apa 40 orang yang kita nak tu 40 orang yang macam mana. Tu maksud orang yang dihitung. Syarat tidak tu dia nak tentukan 40 orang jemaah tu 40 orang jemaah yang macam mana. Ada pun syarat wajib itu dia masuk itu cerita lain. Orang yang wajib solat Jumaat. Jelas ke? Ada ada part-part yang still tak faham ke? Ataupun ada soalan lain ke? Dia punya masa ni lagi 1 minit je lagi ni.